Saya terlupa nak rekod. Saya baru tekan rekod. Okey, sebelum kita nak mulakan discussion pada petang ni, saya nak share satu YouTube, okey, berkaitan tentang masalah pembelajaran yang saya jumpa, petikan daripada Menteri tahun 2013 berkaitan tentang masalah pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. Yang bagi saya sebenarnya penting berkaitan dengan topik yang kita akan bincang pada petang ni. Okey, saya share dulu ya. 93% daripada 55,685 orang kurang upaya OKU peringkat sekolah adalah OKU yang mempunyai masalah pembelajaran, manakala hanya 7% OKU fizikal. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, yakin jumlah sebenar adalah lebih besar, namun tidak didaftarkan oleh golongan ibu bapa atau penjaga. Dalam itu, Rohani menyarankan ibu bapa atau penjaga yang merasakan anak mereka mempunyai masalah pembelajaran akan melakukan pemeriksaan di hospital untuk mengesan tanda-tanda OKU pada peringkat awal. Masalah pembelajaran ni, dia can happen, it might be dekat di kalangan keluarga kita pun. Sebab kita tak nampak dia sebagai OKU, so kita tak ambil apa-apa intervention. So tetapi sebenar-benarnya bila kita dapat bawa dia ke hospital, jumpa dengan doktor, rupanya they are dalam kategori yang masalah pembelajaran. Dyslexia for example, hyperactive. Kan kita ada nampak budak-budak yang hyperactive ni. Dia tak duduk diam lah, dia menjerit. That is also okay. Kemudian juga telah membangunkan 6 kategori taska kepada kanak-kanak OKU, iaitu OKU fizikal, pendengaran, penglihatan, sindrom Down, autisma dan masalah pembelajaran di seluruh negara. Taska kategori sindrom Down dan fizikal telah mula beroperasi tahun ini, manakala 4 buah lagi akan mula beroperasi tahun depan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kebangsaan OKU di Putrajaya. Di majlis itu, Rohani turut melancarkan sebuah lagu bertajuk Ku Boleh Ku Gemilang dalam YouTube yang digubah gabungan OKU sebagai langkah advokasi kepada masyarakat melalui media sosial. Okey, itu sedikit berkaitan tentang isu isu yang saya boleh petik lah daripada menteri ya, berkaitan tentang masalah pembelajaran. So kalau kita tengok apa statement yang dikeluarkan oleh menteri tersebut pada tahun 2013 yang menyatakan bahawa hampir 93% daripada pemegang kad OKU terdiri daripada mereka yang mengalami masalah pembelajaran. Itu satu benda yang sangat signifikan untuk kita tahu sebenarnya. Okey. Dan pendaftaran pemegang kad OKU ni sebenarnya bertambah dari tahun ke tahun. Dari data yang saya aware sejak data pada tahun 2017, setakat ini lebih kurang hampir 500,000 penduduk Malaysia, rakyat Malaysia telah didaftarkan di bawah kad OKU kan, kad OKU. So kad OKU ni dia ada banyak jenis, ada dari segi kita panggil sebagai kelainan upaya fizikal, kelainan upaya cerebral palsy, kelainan upaya penglihatan dan sebagainya. Dan salah satu khas pemegang kad OKU khas ni adalah pemegang kad OKU bagi masalah pembelajaran. Okey. So adalah penting sebenarnya untuk kita memahami apa itu masalah pembelajaran so that kita mungkin terlibat dengan kanak-kanak ataupun mungkin ahli keluarga kita sendiri pun mengalami masalah itu tanpa sedar. Okey. So saya tak prepare slide pada petang ni dan saya mengharapkan discussion kita pada petang ni lebih bersifat one way, two way. Okey, jika anda ada apa-apa soalan, anda boleh catatkan
typekan dekat box dan insya-Allah kalau ada soalan tersebut kita boleh jawab. Kita akan jawab di akhir discussion. Okey. Dan di akhir discussion kita pada petang ni, saya nak anda semua aware tentang 6 subkategori OKU pembelajaran yang saya catatkan di belakang saya ni sebagai background. Dari segi yang pertama sekali, subkategori dari segi lewat perkembangan ataupun global developmental delay, masalah intelek, intellectual disability, Down syndrome, autism, ADHD dan masalah pembelajaran spesifik. Contohnya dysleksia, dyscalculia dan juga dysgraphia. So itu adalah saya panggil sebagai learning outcome lah atau untuk discussion kita pada petang ni. Okey. So kalau kita tengok dari segi definisi apa itu masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran ni sebenarnya kalau kita buka dalam textbook dan sebagainya, dia akan anda akan tengok dia adalah masalah yang berkaitan tentang kesukaran kanak-kanak tu untuk mempelajari sesuatu. Okey, sebab apa? Sebab mereka mengalami kekurangan keupayaan kognitif. Mereka sukar mencapai tahap pembelajaran seperti mana kanak-kanak yang lain. So kalau kanak-kanak yang lain tu budak darjah 1 semua dia boleh belajar, tapi dia tak boleh nak capai seperti kanak-kanak yang seusia dengannya. Yang mana sebenarnya pelibatan ibu bapa dan guru-guru dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak ni sebenarnya sangat penting. Dia sangat mempengaruhi perkembangan. Okey. Tapi sebelum tu rakan-rakan penonton sekalian, saya ingin tegaskan bahawa masalah pembelajaran tak sama dengan masalah tingkah laku. Okey, sebab masalah tingkah laku tu dia ada definisi dia sendiri. Okey, masalah tingkah laku kita boleh katakan sebagai tingkah laku yang boleh merosakkan kelancaran ataupun keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Dan biasanya masalah tingkah laku ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis, sama ada yang positif ataupun negatif. Yang positif ni basically yang macam kita jumpa anak-anak kita yang macam pintar, cepat belajar, ingin tahu yang tinggi, proaktif dan sebagainya. So kadang-kadang dia boleh mewujudkan tingkah laku yang agak berbeza berbanding dengan kanak-kanak yang seusia dengannya. Itu kita panggil sebagai yang positif. Yang negatif biasanya kita panggil sebagai disruptif. So mereka ni hyperaktif, selalunya sering melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibat dan juga mereka ni kadang-kadang ni bergantung dan sebagainya. So itu adalah masalah tingkah laku, tak ada kaitan dengan masalah pembelajaran. Sebab kadang-kadang tingkah laku dan pembelajaran ni benda tu dia saling berkait. So kadang-kadang kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, kadang-kadang kita confuse. Okay? So now, kalau dahulu kita akan panggil sebagai OKU masalah pembelajaran, tetapi sekarang ni kita dah rebrand, dia dah ada nama baru, kita panggil sebagai OKU pembelajaran. Dan subkategori OKU pembelajaran ni adalah seperti yang termaktub dalam Akta Orang Kurang Upaya ataupun Akta OKU Kelainan Upaya tahun 2008, yang mana mereka membahagikan kepada 6 kategori. Yang pertama lewat perkembangan. Okay, contohnya macam lewat perkembangan ni ataupun global developmental delay ni adalah biasanya kanak-kanak yang mungkin mengalami masalah keseluruhan perkembangannya memang delay dan lewat daripada usia yang sepatutnya, dan delay itu dia meliputi dari segi motor, kognitif, bahasa dan pertuturan, dan biasanya dia berlaku seawal usia bayi lagi. Okay? Dan dia berkekalan sampai dia dewasa. Tapi kanak-kanak yang global developmental delay ni kita biasanya masyarakat luar sana dia tak confuse dah, sebab biasanya kanak-kanak yang dalam kategori global developmental delay ni memang dalam pantauan pakar kanak-kanak dan sebagainya, sebab mereka ni biasanya ada masalah sejak daripada kecil. Okey. Yang kedua kita kategorikan sebagai OKU pembelajaran adalah masalah intelek. Okey, intelek ataupun zaman dahulu kita panggil sebagai intellectual mental retardation. Tapi sekarang kita dah tak guna dah perkataan mental retardation.
So kita rebrand kepada menambah baik term tu kepada intellectual disability. Okay. So intellectual disability ni satu kita panggil sebagai masalah yang berkaitan tentang significant limitation kepada intellectual function ataupun tingkah dan intellectual function dan juga tingkah laku adaptif yang mana merangkumi kemahiran sosial dan practical skill seorang kanak-kanak. Okay. Biasanya intelek ni ataupun kita panggil sebagai kecerdasan ni ataupun kita panggil sebagai IQ, dia sebenarnya merujuk kepada kapasiti umum seperti kita sebagai seorang manusia untuk dalam kita kata menyelesaikan masalah, problem solving, kemahiran bahasa, pengurusan keuangan, konsep nombor, kemahiran interpersonal, sosial, kebolehan untuk mematuhi undang-undang, peraturan dan sebagainya. Dan biasanya fungsi intelek ni ataupun IQ ni memang kita ada parameter lah untuk kita ukur, iaitu kita panggil sebagai IQ test. Dan kebiasaannya kanak-kanak yang mempunyai masalah intellectual disability ni, dia mempunyai kita panggil sebagai IQ test dia tu dalam lingkungan 70 hingga 75. So maksudnya kita adalah kita punya skill kita lah, good IQ level, moderate IQ level, very poor IQ level sebagainya berdasarkan testing yang kita boleh lakukan kepada seorang kanak-kanak. Okey. Dan biasanya kanak-kanak yang mempunyai cabaran intellectual disability ni, dia ada ciri-ciri tertentu lah ataupun kadang-kadang biasanya kita label dia sebagai biasanya kita label dia sebagai slow learner ataupun lembam. Okey, lembam, kanak-kanak lembam, dan mereka ni mempunyai tahap intelek yang lebih rendah berbanding dengan kanak-kanak yang normal ataupun seusia dengan mereka. Okey, so dari segi umum kita akan tengok kanak-kanak yang mempunyai masalah intellectual disability ni, mereka ni tidak aktif dan mereka ni banyak mendiamkan diri dan mereka ni tidak bercakap. Mereka kadang-kadang tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam kelas, kurikulum susah nak ikut. Lepas tu biasanya mereka ni terlalu lambat untuk mencapai objektif pengajaran. Kalau ajar tu berkali-kali tu tak faham, tak ikut dan sebagainya. Dan mereka ni kadang-kadang kanak-kanak yang dalam kategori intellectual disability ni ataupun slow learner ni, mereka ni kadang-kadang mempunyai daya rangsangan yang lemah dan rendah. Kan? Dan mereka ni because of that kadang-kadang mereka ni selalu menyebut huruf-huruf yang tak tepat, salah, bertukar-tukar. Kalau kita tengok dari segi kerja sekolah mereka tu kadang-kadang ada banyak kesalahan ejaan, tanda bacaan yang silap dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang selalu berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang mempunyai masalah intelek ataupun intellectual disability. Okay, so dari segi kognitif, kanak-kanak yang mengalami masalah intellectual disability ni mereka lemah memahami konsep, lemah untuk menerima konsep baru. So maksudnya pelajaran-pelajaran yang berkaitan seperti sains dan sebagainya itu memang menjadi satu benda yang mencabar. Okay, tumpuan perhatian mereka sangat terhad. Mereka sangat mudah lupa, ingatan singkat, kurang daya cipta dan lemah dalam hal-hal yang berkaitan hubung kait. Okey, nak menghubung kait antara satu konsep memang mereka lemah lah. Dan kebanyakannya mereka ni memang ada problem lah dari segi 3M. Okey, membaca, menulis, mengira. So itu antara kita kata ciri-ciri lah yang kita boleh lihat bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah intellectual, intellectual disability. Okay, so next kategori OKU pembelajaran, Down syndrome. So Down syndrome ni walaupun kita tahu dia adalah satu sindrom yang spesifik, tetapi dalam Akta Kelainan Upaya dia diletakkan di bawah kategori sebagai kategori dia yang tersendiri. Okey,
walaupun kita tahu penyakit Down syndrome ni adalah penyakit yang berkaitan dengan genetik, yang mana terdapat lebihan kromosom pada kromosom 21, dan kebiasaannya kanak-kanak Down syndrome ni, anak syurga ni, mereka mempunyai keupayaan berfikir yang lemah lah, IQ yang lemah. Kadang-kadang dia kadang-kadang dia punya IQ dia tu dia dalam satu spektrum. Kadang-kadang ada yang moderate, ada yang severe. Okey, ada dan kita tahu kanak-kanak yang Down syndrome ni dia ada ciri-ciri fizikal yang tertentu yang kita boleh tengok dalam dari segi rupa paras muka, dari segi pembesaran dan sebagainya. Itu memang dari segi OKU pembelajaran memang government telah letakkan Down syndrome ni sebagai satu yang spesifik lah, kelas masalah pembelajaran dia itu sendiri. Okey. So itu yang ketiga lah OKU pembelajaran subkategori yang ketiga. Okey. Yang keempat adalah autism. Okey, autism. So autism spectrum disorder. So ini antara isu yang bagi saya menarik perhatian lah, sebab public di luar sana memang aware tentang isu autism. Kita ada banyak selebriti di luar sana yang diuji dengan anak-anak yang autism, dan mereka telah keluar dan memberi kempen untuk mengenali autism itu macam mana. Dan I think banyak dalam kalangan masyarakat dah adalah informasi tentang autism. Dan kita kadang-kadang kalau kita kata kita nak bincangkan autism tu apa, so autism ni dia merupakan kanak-kanak yang kalau kita nak kata dia macam dia berada dalam dunia dia sendiri. Dan biasanya sebab apa? Dia tidak berkeupayaan. Dia tidak berkeupayaan untuk menyesuaikan diri dengan diri mereka secara normal dengan persekitaran. Sebab apa? Sebab mereka ni mempunyai masalah berkaitan tentang social interaction, berkaitan tentang communication, sama ada verbal ataupun non-verbal, dan juga tingkah laku ataupun behavior. So basically kalau kita nak tengok anak-anak yang mempunyai autism ni, ini tiga benda yang tiga komponen yang menjadi masalah kepada mereka. Okey, social interaction, communication, verbal, non-verbal, dan behavior, tingkah laku. So kenapa kita panggil spektrum? Kenapa kita panggil spektrum? Sebab autism tu sendiri dia berada satu spektrum yang sama ada dia mungkin dia punya severity tu can be very bad ataupun can very mild, and sometimes this autism also boleh ada coexist dengan masalah-masalah yang lain, contohnya ADHD dan sebagainya. So that's why kita namakan dia sebagai satu spektrum. Dari segi dari segi interaksi sosial, kanak-kanak yang mempunyai ataupun mempunyai autism ni, antara ciri yang paling common kita nampak ataupun yang selalu reported adalah mereka ni tak boleh nak maintain eye contact. Kalau kita bercakap dengan mereka tak boleh nak maintain eye contact antara kita yang bercakap ni dengan mereka. Dan mereka ni memang sukar nak membaca ekspresi muka orang lain. Kalau mak marah tu, dia tak nampak pun macam marah, dia tak boleh nak nampak signal tu. Dan kalau kita tengok kanak-kanak yang ada autism ni, mereka sendiri pun tak ada expression muka dia orang pun tak ekspresif. Nampak flat dia, gembira pun muka macam tu, sedih pun muka macam tu. Yalah, kalau dalam pengalaman saya melihat berinteraksi dengan kanak-kanak yang dirujuk kepada saya atas suspicion autism dan sebagainya, memang kadang-kadang kita lihat mereka ni sukar untuk mereka ni tak tahu tentang posture badan yang sesuai untuk berinteraksi. Contohnya kalau kita kata macam berjumpa dengan datuk dan nenek, dan kita kata macam datuk dan nenek nak menunjukkan kasih sayang dan sebagainya, kita kata peluk dan sebagainya. So mereka tu jadi macam
maka tak tahu nak buat posture yang macam mana. Kalau macam kita kata galiknya, kalau cucu berjumpa dengan tok, mungkinlah dia akan menunjukkan posture kasih sayang dan sebagainya. So anak-anak autism ni dia ada kesukaran, dan mereka juga sukar untuk memahami isyarat emosi yang dicetuskan, yang memerlukan mereka respon, kan. So kalau ada isyarat emosi marah dan sebagainya, so kita nak bila ada orang ada isyarat emosi marah, so kita respon mestilah rasa takut, rasa dan sebagainya. So mereka ni macam tak faham. Mereka tak faham isyarat emosi itu, dan juga mereka tak tahu nak respon. Dan sometimes emosi mereka sendiri pun mereka confused, mereka tak faham. So ini antara kita yang saya panggil sebagai ciri-ciri interaksi sosial yang saya selalu observe lah dalam kalangan kanak-kanak yang dirujuk kepada saya. Okey, dan selain daripada itu, dari segi interaction sosial, anak-anak yang kita suspek sebagai autism ni, mereka sukar untuk memahami konsep give and take, ataupun kalau kita panggil sebagai dalam kita berinteraksi sosial, atau kita panggil sebagai term dia adalah reciprocity. So kadang-kadang bila kita dalam satu grup, kita tahu konsep give and take. Okey, tak apalah, I give you time, I give you chance contohnya. Okey, give and take. Tapi kanak-kanak autism ni orang tak faham. Dan mereka juga kalau kita tengok dari segi observation, mereka tidak mempunyai share interest ataupun enjoyment dengan orang lain. So that's why kadang-kadang kanak-kanak yang mempunyai ciri autism ni, mereka ni lebih solo. Mereka ni lebih personal, dan kalau bermain pun dia orang boleh main seorang-seorang, tak boleh dalam grup dan sebagainya. So itu antara yang kita boleh nampak, yang kita boleh nampak lah dari segi ciri interaksi sosial ataupun clue tanda-tanda yang biasanya berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang kita suspek ada autism. Okay, ingat nak? Okay, number one, kalau autism kita nak tengok dari segi social interaction component. Okay, number two dari segi number two adalah component communication. Okay, component communication. Component communication ni macam yang saya bagi tahu tadi, kita ada verbal and non-verbal. Okay, bagi kanak-kanak yang menghadapi autism, kebanyakannya mereka ni sukar untuk berkomunikasi, sama ada verbal dengan verbal dengan non-verbal. Okay, so kadang-kadang mereka ni tak faham nak take turn. Okay, kalau nak bercakap tu, kalau kita berkomunikasi, kita tahu bila turn kita kena bercakap. Lepas kita mendengar, lepas ni kita bercakap, take turn dan sebagainya. So mereka tak tahu benda ni, mereka menghadapi kesukaran. Dan mereka biasanya kalau bercakap ni dari segi komunikasi, mereka sering berulang-ulangkan frasa ataupun perkataan ataupun bunyi tertentu yang stereotip, bunyi yang sama aja. Ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai ekolalia. Ekolalia ni satu term bahasa perubatan yang mana kita panggil sebagai tendensi untuk kanak-kanak tersebut mengulang balik perkara yang orang cakap. Kita cakap A, dia pun reply A. Kita cakap B, dia reply B. Itu ekolalia lah. Ini antara ciri-ciri yang dari segi komunikasi yang biasa berlaku, yang biasa kita lihat untuk anak-anak yang mengalami autism. Okay? Dan selain daripada ekolalia, mereka juga sukar untuk memahami perspektif pendengar. So kadang-kadang kadang-kadang bila kita berkomunikasi, kita kena kita kadang-kadang kanak-kanak ni dia macam tak faham sindiran, dia tidak memahami gurauan dan sebagainya, sebab mereka ada masalah dari segi non-verbal communication. Okay, benda-benda yang abstrak tu mereka tak faham. Okay, so that's why lah kalau kita tengok kanak-kanak ni dari segi komunikasi ni, anak-anak yang autism ni, mereka lebih cenderung dan fokus kepada keperluan diri sendiri berbanding dengan keperluan orang. Dia tak peduli orang lain, dia peduli diri sendiri. Nampak macam selfish, nampak macam kasar lah. Okay,
So ini ciri yang selalu kita observe dalam kanak-kanak yang kita nampak ada ciri autism dari segi domain komunikasi. Okey. Dari segi domain tingkah laku, tingkah laku macam saya beritahu tadi, autism ada 3 domain yang kita kena lihat. Sosial, lepas tu nombor 2 komunikasi dan nombor 3 tingkah laku. Biasanya untuk domain tingkah laku ni, anak-anak yang mengalami autism ni, mereka ni lebih fokus kepada bahagian-bahagian tertentu ataupun cebisan-cebisan tertentu, tidak kepada keseluruhan konteks. Okey, contohnya kalau kita kata macam kereta, okey, kereta tu. So mereka sangat fokus kepada roda kereta. So dia orang tak peduli tentang kereta, tapi dia orang fokus tentang roda tu. So mereka asyik dengan roda tu. Kalau pakaian pula, kalau mereka fokus dengan butang tu, something wrong dengan butang tu lah yang dia orang tengok. So dia orang tak tengok konteks konteks lain dah. So mereka fokus kepada cebisan-cebisan, bukan kepada keseluruhan konteks. Okay, dan sometimes antara ciri dominan yang kita selalu boleh lihat adalah mereka ni preoccupied ataupun asyik dengan benda-benda tertentu. That's why kadang-kadang kita tengok dia orang ni ada habit suka susun kenderaan. Okey, ni antara clue-clue lah yang selalu kita dengar dan selalu kita baca dalam media pun tentang ciri-ciri anak-anak yang autism ni. Dan kadang-kadang mereka ni sangat preoccupied dengan watak hero kan, watak hero kartun dan sebagainya kan, dan mereka ni tidak tolerate dengan perubahan rutin. Kalau maksudnya pagi ni kena pukul sekarang ni kena buat benda ni, kena buat benda ni. So dia orang tak tolerate kepada perubahan rutin. So kalau benda ni berlaku, kebiasaannya mereka akan tantrum dan sebagainya. Dan antara ciri fizikal yang tapi itulah tidak menjadi satu benda yang utama, tapi selalu yang saya nampak dalam kalangan anak-anak yang kita panggil sebagai suspek autism ni, mereka ni kadang-kadang dia suka bertingkah laku ni, goyang sana sini, mengambil sesuatu, lepas tu dia suka goncang-goncang. So ini antara habit-habit lah yang selalu saya nampak lah. Dan satu lagi yang dari segi tingkah laku yang berlaku pada mereka adalah mereka ni sangat sensitif, hypersensitif. Deria rasa mereka tu sangat sensitif. Contohnya kadang-kadang mereka sangat sensitif dengan tekstur pakaian, sangat sensitif dengan tekstur makanan, sangat sensitif dengan bunyi dan sebagainya. So kadang-kadang kalau pakaian tu dia pakaian tu macam bagi kita biasa, tapi bagi dia jadi geli. Dia rasa sangat sensitif, dia rasa geli. Makanan pun kalau makanan yang lembik dan sebagainya dia akan rasa geli. Bunyi pun kadang-kadang ada kanak-kanak yang dirujuk kepada saya yang anak tu akan tantrum kalau dengar bunyi vacuum cleaner, vacuum kat rumah tu, ataupun kadang-kadang dengar bunyi mercun, ataupun kadang-kadang bunyi orang berkaraoke ke, bunyi bising dan sebagainya. So benda-benda tu menjadi satu benda yang sangat disturbing pada mereka sebab mereka ni hypersensitif, hypersensitif. Okey. Okey. Okey, saya tengok kat sini memang ada soalan-soalan yang ditanya kepada saya. Sekejap lah. Okey. Alamak, kejap. Okey, sekejaplah saya tengok dulu kepada chat box soalan-soalan yang ditanya oleh penonton sekalian. Okey, soalan yang pertama. Oh, okey, tak apalah. Ada yang soalan yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang kemudian saya akan jawab kemudian. Okey, ni soalan daripada Azizah Daud. Okey, salam doktor. Saya pernah dengar beberapa tokoh internet yang kecilnya ada masalah lewat perkembangan. Kalau tak salah Einstein
Okey, mohon komen. Ini akan saya komen sekejap lagi. Tapi Einstein dia bukan autism lah. Dia disleksia. Okey, disleksia. Okey, Isma. Slow learner sebagai ibu bapa, macam mana kita nak bantu anak-anak dalam pembelajaran? Dan apakah dengan mengambil suplemen membantu masalah pembelajaran? Okey, slow learner ni bagi saya dia sebenarnya adalah anugerah lah. Anugerah. So maksudnya kita sebagai ibu bapa, first kali kita kena kenal benda tu. Kita kenal bahawa anak kita termasuk dalam grup slow learner. So mereka ni pertama kita perlu sahkan melalui pemeriksaan perubatan satu oleh pakar kanak-kanak, dan juga mungkin kita kena buat test IQ dan sebagainya untuk secara objektif mengesahkan. Okey. Lepas tu nombor dua, dan kanak-kanak tersebut memang tak boleh duduk dalam pembelajaran arus perdana. Okey, pembelajaran arus perdana. So mereka memang kena duduk dalam special class. So special class tu saya rasa ada banyak special class yang telah diwujudkan oleh pihak sekolah dan sebagainya. Yang itu saya tak boleh nak ulas sebab pengetahuan saya agak limited tentang option yang ada. Biasanya ibu bapa yang mempunyai anak berkenaan, dia kena berbincanglah dengan guru. Okey. So dari segi pengambilan suplemen untuk mengatasi masalah ni, tak ada pengambilan suplemen yang khusus lah. Tak ada pengambilan yang khusus sebab tapi memang digalakkanlah untuk mengambil suplemen-suplemen yang adalah available di luar sana. Kan, basically balanced diet, multivitamin dan sebagainya boleh membantu kanak-kanak tersebut. Okey. Next soalan. Salam doktor, saya pernah dengar beberapa tokoh intelek. Okey, ini soalan yang sama juga. Einstein, nanti saya akan komen, tapi Einstein bukan autism, dia adalah disleksia. Okey. Slow learner sebagai ibu bapa, macam mana kita nak bantu anak-anak pembelajaran? Okey, saya dah jawab tadi. Okey. Ada salah seorang daripada penonton yang bertanyakan bahawa ibu bapa yang diuji dengan anak yang menghidapi ASD, Autism Spectrum Disorder, apakah nasihat untuk meningkatkan kesabaran parent? Okey. So berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Bagi saya, kita sebagai parent yang diuji, kita kena yakin bahawa setiap ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu adalah dalam dalam kekuatan kita, kan. So Tuhan tu bila dia bagi ujian pada kita tu, dia tak pernah menzalimi hamba-hambanya melebihi daripada kemampuannya. Sebab kadang-kadang bila saya breaking bad news dengan ibu bapa yang terhadap anak-anak mereka yang mempunyai masalah sakit yang kronik, sakit yang membawa maut dan sebagainya, ataupun mengalami masalah OKU dan sebagainya, antara first kali yang berlaku adalah kadang-kadang kita sebagai parent ni adalah denial, kan. Kita akan rasa denial. Lepas tu kadang-kadang kita akan rasa kenapa kita dah buat macam ni, kenapa kita jadi macam ni, kenapa bukan orang lain dan sebagainya. So itu adalah fasa yang biasa berlaku, fasa yang normal berlaku kepada kita sebagai seorang manusia yang menghadapi cabaran. So insya-Allah dalam kita meningkatkan kesabaran, nombor satu memang kita kena kuatkan diri. Dan nak kuatkan diri ni kadang-kadang kita kena melihat orang yang lebih susah, baru kita akan rasa bersyukur. Sebab kekuatan bersyukur itulah sebenarnya akan memberi kekuatan pada kita. So that's why kadang-kadang kalau kita melihat orang yang lebih daripada kita, anak-anak lain, orang lain yang mungkin normal dan sebagainya, kita akan rasa sedih lah. Tapi kalau kita tengok orang lain yang diuji mungkin lebih teruk lagi daripada kita, kita akan rasa bersyukur. Dan yang paling penting sekali itu sebabnya kadang-kadang kita kena duduk dalam supporting group ataupun group support supaya boleh support each other. So sebenarnya bila kita kata ibu bapa yang diuji dengan anak-anak yang special ni,
mereka memang kena duduk dalam support group, sebab support group tu sebenarnya dapat help each other. Kadang-kadang bila kita berada dalam support group ni, kita mendapat info, mungkin kita kata info-info rawatan yang lebih baik untuk anak kita ke, ataupun info-info terkini, kita dapat info kat situ. Dan yang paling penting sekali, interaksi tersebut sebenarnya dapat menenangkan kita dan meningkatkan kesabaran. Itulah nasihat yang saya boleh bagi secara umum lah untuk kita sebagai parent, especially ayah, untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Okey. Next soalan daripada Encik Nazri. Anak saya pergi ke terapi swasta dan government, tetapi perubahan nampak perlahan. Macam mana nanti bila ke sekolah rendah? Sesuai sekolah biasa atau sekolah khas? Soalan ini saya tak boleh jawab secara umum macam ni. Biasanya kita kena buat assessment lah. Dan assessment kepada anak tersebut, kita kena, dia bersifat customized. Maksudnya kita kena really menilai sama ada anak tu boleh kepada arus perdana ataupun pendidikan khas. So perubahan yang perlahan, kadang-kadang perubahan yang perlahan tu kadang-kadang biasa berlaku, sebab kita sebagai parent ni memang kita kena bersabar, sebab kita kata tindak balas ataupun perubahan tu dia berbeza-beza antara satu anak dengan satu anak yang lain. Kadang-kadang kita tengok satu pesakit ni bila dilakukan intervensi cepat nampak perubahan. Ada setengah anak ni dia lambat. So kita sabar dan jangan putus asa. Okey, sabar dan putus asa. Okey. So saya rasa saya stop dulu untuk baca soalan-soalan ni. Kita dah cover tentang 4 kategori OKU pembelajaran, subkategori OKU pembelajaran, iaitu global developmental delay, masalah intelek, intellectual disability, syndrome Down dan autism. Now kita teruskan kepada kategori yang seterusnya, iaitu attention deficit hyperactive disorder. So ataupun ADHD. So ADHD ni sebenarnya dia sebenarnya bukan masalah pembelajaran. Tetapi ADHD ni selalunya associate dengan kanak-kanak yang ada masalah pembelajaran. Okey. So kanak-kanak tersebut mungkin ada masalah, sama ada dia ada masalah dari segi attention ataupun kita panggil sebagai attention deficit disorder, ADD, ataupun mereka mempunyai hyperactive disorder, hyperactive impulsive disorder, ataupun kadang-kadang mereka boleh combine, ada dua-dua, ada attention deficit, ada hyperactive impulsive karakteristik. Okey, so saya pergi dulu kepada masalah attention deficit. Okey, kanak-kanak yang mempunyai masalah attention deficit ni ataupun inattentive, so mereka ni basically mempunyai masalah dari segi fokus. Okey, mereka ni tak boleh fokus untuk maintain fokus untuk satu jangka waktu yang lama, panjang, dan mereka ni susah sangat nak mengikut flow ataupun proses ataupun organisation. So kalau kita kata ada proses-proses A, B, C ataupun organisation ni orang susah. Dan mereka tu sendiri pun sebenarnya tidak organize. Kalau kita tengok anak-anak yang mempunyai masalah attention deficit ni, mereka sendiri pun tidak organize dan mereka ni senang distract. Okay. So kalau kita tengok dari segi komponen attention ataupun kita panggil sebagai manifestasi kemahiran attention ni, kita boleh bagikan kepada 5 keadaan. Okay. Yang pertama sekali fokus. Okay, fokus. Fokus maksudnya kanak-kanak tersebut dia boleh pay attention untuk satu perkara. Itu satu. Yang kedua, to sustain the attention. Okay, sustain fokus tu. Berapa lama dia boleh fokus dan maintain fokus tu. Okay. Yang ketiga, kemahiran selective attention. Okay, kemahiran untuk melihat kebolehan memilih untuk memberi perhatian, priority. Bila tiba-tiba ada datang satu benda, yang mana patut nak didulukan, yang mana patut kemudiankan. Selective attention. Itu satu. Okay. And then yang keempat
adalah dari segi sebagai yang saya boleh kategoriskan sebagai divided attention, membahagikan perhatian. Okey, kebolehan memberi perhatian lebih daripada satu dalam satu masa. Sebab kadang-kadang kita tengok ada seseorang tu dia tak boleh buat benda lain, kena buat benda tu, lepas habis benda tu dia buat benda lain, dia tak boleh. Tapi kadang-kadang kita kena ada kemahiran membahagi perhatian ataupun divided attention, memberi perhatian lebih daripada satu perkara dalam satu masa. Dan yang last sekali, kemahiran kita panggil sebagai alternating attention. Okay? Kebolehan untuk memberi perhatian sesuatu perkara, okey, kemudian datang balik kepada perkara tu. Kadang-kadang priority tu berubah-ubah, dah habis selesai benda ni, kita patah balik ke situ. So ini antara kita kata kemahiran attention yang biasa yang kita buat. So kita pun sebenarnya boleh check diri kita sendirilah kot. Bila kita sebut attention tu bukan fokus semata-mata. Whether kita fokus, boleh bagi attention, whether kita boleh sustain the attention, whether kita boleh do selective attention, whether kita can divide the attention ataupun kita boleh do alternative attention. So bila kita kata kita nak melihat kanak-kanak ni menghadapi ada masalah attentive, kita akan tengok semua komponen-komponen ni. Okey, so ironinya kanak-kanak yang ada masalah ADHD ke autism ke semua ni, kita tak ada lah ujian darah dan sebagainya untuk kita sahkan. Basically dia lebih kepada melihat, observe kanak-kanak tersebut mempunyai jika cukup clue-clue untuk support diagnosis, itulah macam itulah cara kita, macam itulah doktor perubatan melakukan diagnosis. So that's why kadang-kadang kanak-kanak yang kita ada suspek masalah pembelajaran ni, dia bukannya sekali jumpa doktor boleh terus dapat diagnosis, tak. Dia akan jumpa banyak kali session, interaction dan sebagainya, observation dan sebagainya, dan pada masa yang sama mungkin kanak-kanak tersebut akan dirujuk juga kepada multidiscipline approach, kepada child psychiatrist, child psychologist dan sebagainya. So semua clue-clue ni kita akan kumpulkan dan akhirnya baru kita akan buat diagnosis dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun dalam proses kita nak mendapatkan diagnosis tu, kebiasaannya intervention kita tak akan tunggu, kita akan terus start intervention as early as possible. Okey. So okay, ada soalan, tips nak improvekan fokus dan attention dia. Susah nak jawab ni. Tips nak improvekan fokus dan attention dia. Kalau kanak-kanak yang mempunyai masalah dari segi fokus dan sebagainya, memang kita ada intervention tertentulah. Dan biasanya teknik rehabilitasi memang banyaklah dilakukan. Yang itu saya tak akan ulaslah di sini. Kita ada program ataupun kita ada rehab untuk membantu anak-anak ini meningkatkan fokus dan attention. Dan kadang-kadang memang pengambilan suplemen tertentu juga boleh membantu. Okey. Okey. Saya balik ke ada satu lagi soalan, adakah ASD non-curable? Okey, buat masa sekarang ni disebabkan pengetahuan kita berkaitan tentang autistic spectrum disorder masih lagi limited, causes still lagi kita tidak mendapat satu yang tuntas lah. Kebanyakan keadaan-keadaan tu kita akan relatekan tentang genetik, environment dan sebagainya. So buat masa sekarang ni dia adalah satu anugerah lah, dan dia bukannya satu disease yang kita kata macam dapat jangkitan, kita boleh bagi antibiotik dan dia akan hilang. No, dia bukan macam tu. Dia adalah satu anugerah. Dan kalau kita kata kita dilahirkan dengan rambut putih, itu adalah anugerah. Tak boleh nak change dah rambut tu warna putih. Cumanya mungkin kita boleh
warna akan jadi gelap, warna akan jadi apa-apa yang kita nak. Itu je yang kita boleh buat improve supaya boleh maksimum anak tersebut menjalani kehidupannya. Okay, so now kita dah habis tentang attention deficit. Saya continue dengan anak yang mempunyai hyperaktif, hyperaktif ataupun anak-anak yang hyperaktif dan impulsif. So biasanya anak-anak yang sebegini, mereka ni kita akan lihat ni tak boleh duduk diam. Mereka ni kalau datang ke klinik saya ni memang nampak tak duduk diam lah. Menggeliat, berjalan ke sana ke sini kan. Kalau duduk dalam kelas ni biasanya kalau diorang duduk ke atas kerusi pun mereka akan bergoyang-goyang, main-main pensel dan sebagainya, dan kadang-kadang dalam kelas ni mereka ni tak boleh duduk diam lah, tak boleh duduk atas kursi, tak boleh duduk kat kursi okey-okey lah. Mereka akan berjalan dalam kelas, suka memberi tumpuan, terlalu banyak bercakap, kadang-kadang kerap berlari, memanjat sana sini, mencela, kadang-kadang dia orang keluar backwards dan sebagainya, menyampuk ketika orang bercakap, dan mereka ni sangat susah jaga diri mereka, dan mereka ni selalu dia macam nak pegang dan menyentuh sesuatu. Kan, kalau datang ke klinik saya, anak-anak yang ada ciri-ciri hyperaktif dan impulsif ni memang habislah. Dia datang ke komputer saya, sentuh sana, sentuh sini, dan kadang-kadang ibu bapa yang tak sabar memang memang rasa frust dan rasa geram lah. Itu sebabnya kadang-kadang anak-anak yang ada hyperaktif ni kalau hilang kesabaran, mereka ni memang sangat terdedah kepada abuse dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai parent, kita sebagai orang luar tengok pun tak tahan, atau ada sementara lagi ibu bapa mereka kan. Tapi kita kena ingat lah, kita jangan salah anggap, sebab kadang-kadang terma hyperaktif atau terma hyperaktif ni selalu kita salah guna. Sebab kanak-kanak ni dia memang ada yang nakal, dan nakal tu adalah satu benda yang kita kata sometimes normal. Kadang-kadang ada yang anak-anak yang dirujuk kepada saya, guru kata anak ni hyperaktif, tapi bila kita assess balik, oh no, anak ni tak adalah hyperaktif, dia cuma ni nakal lebih sikit. So that's why kadang-kadang kita kena hati-hatilah, jangan mudah sangat kita sebagai ibu bapa menggunakan perkataan hyperaktif, sebab hyperaktif ni adalah satu perkataan terma medical problem. So macam bukan hyperaktif, it's just that mungkin mereka ni lebih aktif, nakal, yang kadang-kadang kita kena tengok juga, kita sebagai ibu bapa, kadang-kadang ibu bapa ni ada juga yang memang nakkan environment yang tertib dan sebagainya. Sebab kadang-kadang saya juga ada berhadapan dengan ibu bapa yang stres kan, rupa-rupa stres sebab bila dia datang berjumpa dengan saya disebabkan dia mengatakan bahawa anak dia hyperaktif, datang untuk assessment dan sebagainya. Bila kita berbincang dan sebagainya, tapi ibu bapa tu sendiri mempunyai set kriteria yang sangat tinggi. Dia nak anak dia macam ni, tertib macam ni, tapi sebagai seorang anak-anak yang normal, kadang-kadang dia memang nakal lah. Kadang-kadang memang dia akan berselerak dan sebagainya. So kadang-kadang kita kena nilai juga diri kita, ada sesuai ke tak dengan yang seperti sepatutnya. Okay. So anak-anak yang hyperaktif ataupun yang bersifat impulsif ni, mereka kadang-kadang mereka suka berebut, okay, tak boleh tunggu giliran, suka sangat nak bertoleransi dan biasanya mereka ni terdedah kepada pergaduhan lah dalam kalangan kelas kawan-kawan mereka, dan mereka ni kecewa dan frust. Okay, so itu antara ciri-ciri kanak-kanak yang mungkin ada hyperaktif. So bagi anak-anak yang combine, yang ada ADHD ni, maksudnya dia ada dua-dua komponen. Okay, dia ada ciri-ciri inattentive ataupun attention deficit, dan dia juga ada ciri hyperaktif. Okay, dan kalau ikut dari segi pengalaman saya, dalam berhadapan dengan kanak-kanak ni, kanak-kanak lelaki lebih cenderung berbanding kanak-kanak perempuan lah untuk mendapat ADHD, dan kadang-kadang sejarah family history ataupun strong family association tu memang menjadi clue lah. Saya akan tanyalah dalam family history tu di belah
mak ke, di sebelah ayah ke, maternal side ke, ada ke tak yang mempunyai strong association? Biasanya ada. Dan biasanya saya sebagai doktor kanak-kanak, saya akan cuba memeriksa, assess, takut-takut anak-anak yang kita suspek ADHD ni rupanya ada medical problem lain, ataupun kita panggil sebagai sindrom dalam kalangan kanak-kanak. Sebab ada sindrom-sindrom kanak-kanak tertentu yang associate dengan ADHD. Okey, contohnya macam Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Fragile X syndrome dan sebagainya. So sindrom-sindrom ni memang adalah sindrom-sindrom yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak, yang mana salah satu daripada cirinya adalah ADHD. Okey, so itu peranan saya lah sebagai doktor kanak-kanak untuk assess kanak-kanak tersebut. Okey, so last, okey, saya tengok dulu soalan sebelum kita pergi kepada masalah pembelajaran yang terakhir. Okey, di mana untuk parent dan kids belajar cara tentang emosi pada kanak-kanak khas ni, dan macam mana nak deal bila behavior jadi aggressive anger. Ini kena okey. Yang ini ni kalau nak yang ini ni saya tak boleh nak jawab secara yang saya tak boleh nak jawab sebab saya tak boleh nak bagi recommendation lah, sebab saya punya maklumat sendiri pun agak terhad tentang the best center ke, yang mana yang sesuai untuk direkomend dan sebagainya. I think yang ini mungkin boleh rujuk ataupun PM tepi lah, no? Okey. Okey. So last kali saya share adalah OKU pembelajaran ataupun masalah pembelajaran yang spesifik. Okey. Iaitu disleksia, diskalkulia dan dysgraphia. Okey. So kadang-kadang bila kita sebut perkataan disleksia, diskalkulia, dysgraphia ni, mereka selalu menyangkakan bahawa anak-anak yang kategori masalah pembelajaran yang spesifik ni dia macam yang cacat fizikalnya. Okey, sebenarnya salah, mereka tak. Dan ramai di luar sana pun sebenarnya tak faham apa benda ni disleksia, diskalkulia, dysgraphia ni. Yang mana bila anak mereka ni rupa-rupanya ada ciri tersebut, mereka lambat mendapatkan intervensi. Sebenarnya kanak-kanak ni yang ada masalah yang pembelajaran spesifik yang saya sebutkan ni, kalau kita letak mereka dengan anak-anak normal ni, kita akan nampak mereka ni sama dia. Sama dari segi rupa paras, sama dari segi percakapan, kelincahan dan sebagainya. Okey, dia tak sama dengan masalah pembelajaran yang lain. Kalau macam kita kata autism contohnya, kita boleh nampak. Okey, Down syndrome contohnya, obviously kita boleh nampak. Okey, tapi anak-anak yang mempunyai masalah pembelajaran spesifik disleksia ni memang kadang nampak tak perasan. Okey, so walaupun mereka ni kita susah nak nampak dari segi fizikal, tapi sebenarnya mereka ni ada kelainan. Okey, so now saya akan cuba ulas apa itu disleksia. Okey, so disleksia ni sebenarnya kalau kita tengok kanak-kanak ni, dia mempunyai kanak-kanak yang ada disleksia ni, mereka mempunyai pemikiran visual yang multidimensi, yang mana mereka ni berfikir dalam bentuk gambar dan image. Mereka ni memang suka membaca dan memahami teks. Mereka lambat mengenal perkataan dan mereka suka nak memahami nombor, huruf, simbol dan perkataan yang ditulis. So dengan kata lain, disleksia ni sebenarnya satu keadaan ataupun kesukaran kanak-kanak untuk menguasai kemahiran membaca, untuk kesukaran mereka untuk membaca lah basically. Tapi kita kena ingat lah, disleksia ni sebenarnya tidak langsung berkaitan tentang kecerdasan akal fikiran mereka, IQ. Tadi ada salah seorang daripada partisipan tadi tanya tentang Albert Einstein. Ya, Albert Einstein antara tokoh yang
yang tokoh cerdik pandai, yang mempunyai IQ yang tinggi, tetapi mempunyai sejarah disleksia. So anak yang mempunyai disleksia ni bukan anak yang bodoh, dan anak yang ada disleksia ni tak ada kena-mengena dengan masalah intelijen mereka. Cumanya mereka ni biasanya kita akan catch dia sebab apa? Sebab mereka ni lemah dalam membaca, lemah dalam menghafal, lemah dalam mengingat, menulis dan mengeja. Dan mereka ni kadang-kadang sukar untuk mengungkapkan perkataan-perkataan yang umum lah. Sukar untuk mengulang kata-kata, sukar untuk mengingat nama-nama kawan ataupun nak mengambil kosakata baru. So kadang-kadang dari segi pengalaman saya sendiri untuk deal dengan anak-anak disleksia ni, sebenarnya kalau kita tengok disleksia ni kita boleh nampak lagi ciri itu sejak dari segi prasekolah lagi. Tapi kadang-kadang kita susah nak tengok sebab kadang-kadang perkembangan kanak-kanak ni sebenarnya berbeza-beza. That's why susah. Tapi kita boleh suspect lah kan, antara ciri-ciri yang kita boleh suspect pada peringkat prasekolah ni, contohnya mereka ni tak mampu nak mengenal huruf, tak mampu nak mengenal warna, sering tersalah pakai kasut, lambat bercakap dan sebagainya. Okey, tapi kalau kita tengok anak-anak yang disleksia ni, kita akan nampak lebih jelas bila mereka masuk ke persekolahan. Okey, ini yang selalu berlaku. Yang selalu saya dapatlah, kes-kes yang selalu dapat. So bila mereka masuk dalam kelas, alam persekolahan, mereka tak mampu nak mencapai seperti kawan-kawan mereka, kawan-kawan kelas, mereka tak mampu membaca, tak mampu kenal huruf. Mereka kadang-kadang ialah bila cikgu suruh membaca dengan kuat, mereka akan mengelak. Okey, makin mengelak. Tapi kadang-kadang ada juga kanak-kanak yang kanak-kanak yang ada disleksia ni, yang tak teruk sangat ni, dia boleh mencapai kemampuan menulis, especially yang pada peringkat umur 9 hingga 12 tahun. Yang mana mereka ni boleh menulis, boleh membaca, tapi kadang-kadang kita akan tengok mereka akan menambah ayat-ayat seperti saya menjangkakan akan ke sana, menjangkakan, tak ada perkataan jangka, tak ada perkataan kan tu ditambah, dia menambahkan contohnya. Okey, dan yang paling yang tipikal yang selalu saya jumpa dalam klinik saya adalah mereka ni tak mampu membaca perkataan yang panjang. Contohnya mempertanggungjawabkan. So memang susah ada orang nak baca mempertanggungjawabkan. Ada orang tak mampu baca straight. So biasanya mereka perkataan tersebut perlu dipecah-pecahkan jadi pendek, baru dia orang boleh baca. Dan that's why kadang-kadang memang saya akan anak-anak yang kanak-kanak yang dirujuk pada saya ni, memang saya akan minta lah ibu dan bapa bawa semua buku kerja sekolah, sebab saya nak tengok tulisan mereka, nak tengok tulisan karangan dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita boleh tengok mereka ni menjadi keliru lah. Mereka ni sebenarnya memang obviously keliru dengan ayat ataupun konsonan yang hampir serupa ataupun sama bunyi. Kadang-kadang mereka ni memang keliru dengan huruf-huruf tertentu. Contohnya B dengan P. P dengan Q. So itu antara alfabet yang selalu mereka confuse. Kan, contohnya bunyi pun kadang-kadang dia orang confuse. B, D, P. Bunyi sama aja, B, D, P. Okey, J, G, T, D, M, N, S, Z, S, Z, Z. Okey, ataupun kadang-kadang huruf yang sama bentuk, M dengan W. Ni yang dia orang confuse. Y dengan G. Okey, J dengan Y, E dengan C. So kalau kita tengok dari segi buku kerja mereka ni memang mereka memang nilah confuse lah. Tertinggal patah perkataan, terbalik, salah ejaan dan sebagainya. So adakah disleksia ni sebenarnya bermasalah? Ni persoalannya. Okey, sebenarnya yang menjadi masalah adalah sebenarnya kanak-kanak tu tak mampu nak catch up pelajaran seperti kanak-kanak lain. Itu masalah utamanya. Okey, dan biasanya bila mereka tak mampu nak catch up sebab dia orang ada masalah dari segi membaca dan sebagainya, biasanya mereka ni high tendency untuk dilabel sebagai malas lah, lembab lah, bodoh lah.
kan, dan akhirnya sometimes sampai to up to the extreme mereka jadi putus asa dan sampai ada yang diberhentikan sekolah dan sebagainya. So very very unfair. Okey. Tapi alhamdulillah lah saya boleh katakan masalah pembelajaran yang spesifik ni memang di bawah pengetahuan guru-guru. Guru-guru memang dilatih untuk mengenal masalah tersebut supaya anak-anak tersebut dapat dirujuk kepada doktor. Biasanya bila guru-guru ni dia dapat kenal pasti pada anak ni, dia akan bagi nasihat kepada mak dengan ayah dia lah, kata sila bawa lah jumpa pakar dan sebagainya untuk buat pemeriksaan. So now lepas tu tugas pada mak dengan ayah lah untuk bawa anak tersebut di bawah pemeriksaan. Okay, so biasanya kanak-kanak yang kita suspek disleksia ni, kita akan bagi rawatan rehabilitasi dan juga pembelajaran khas untuk mereka. So mereka ni mungkin tak boleh nak pergi kepada arus perdana, kita kena train dia orang. Okey, dan biasanya saya juga galakkan kepada ibu dan ayah yang mempunyai anak-anak yang telah mempunyai didiagnos sebagai disleksia, mereka ni mungkin boleh join support group. Macam saya cakap tadi, bila kita ada support group ni, kita akan jadi lebih lebih strong lah kan. Sebab disleksia ni bukan bermaksud kanak-kanak ni tak mampu buat apa-apa. Mereka sebenarnya kadang-kadang lebih bijak, pandai. Cumanya mereka ni tak kepandaian mereka ni bukan dari segi sudut membaca dan menulis. Kadang-kadang mereka ni mempunyai skill yang bagus. Itu sebabnya kita tengok ramai kita panggil sebagai orang-orang terkenal yang rupanya mempunyai sejarah disleksia. Dekat Malaysia sendiri, jutawan Malaysia Datuk Ali Shukri tu pun dia declare diri dia sebagai disleksia. Pernah ada sejarah disleksia. Tu sebut Datuk Ali Shukri, semua orang tahu. Okey, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, semua ni adalah orang kita panggil sebagai tokoh-tokoh yang terkenal yang sebenarnya mempunyai disleksia. Okey. So now kita dah tahu ciri-ciri disleksia, tapi bila kita kenal, kita kena lakukan rehab dan sesegera mungkin. Okey. Apakah akibat kalau kita lewat melakukan intervensi disleksia kepada kanak-kanak ni? Okey, melakukan intervensi. So bagi saya umur yang very critical untuk kita kena pasti anak-anak tersebut mengalami disleksia ataupun tak adalah ketika umur 5 hingga 6 tahun. Kerana pada ketika umur ni critical untuk kita bagi dia rehab dan latihan. Kalau dapat dikesan pada umur 7 tahun, yang ini memang kena pulun sungguh-sungguh. Okey, tapi kalau umur 10 tahun baru perasan yang anak kita ni disleksia, saya personally consider itu sebagai terlewat. Itu sebabnya kadang-kadang bila kita tengok anak-anak tu ataupun kita dapat tahu kata anak tu darjah 1 tak pandai membaca, darjah 2 tak pandai membaca, jangan sampai macam tu lah. Jangan sampai darjah 3, darjah 4 tak ada apa-apa pun dilakukan. Tolonglah dapatkan segera pertolongan dan lakukan intervention. Sebab early intervention is very very critical. Kalau kita lambat melakukan intervensi, ada satu study quote, effort yang diperlukan adalah 4 kali ganda berbanding kalau kita lakukan seawal mungkin. Sebab apa? Sebab otak kanak-kanak tu dia kalau kita buat peringkat awal, rehab pada peringkat awal, pada peringkat prasekolah, masa tu dan along the way kanak-kanak tu dia memang berkembang, otak dia berkembang dan konten pembelajaran juga makin berkembang seiring dengan peningkatan persekolahan mereka. So kalau kita lambat, sedangkan lambat umur 10 tahun baru kita kata nak hantar rehab, memang usaha yang terpaksa dilakukan berganda-ganda sebab konten pembelajaran dia orang dah lagi banyak, lagi bertambah berbanding kalau kita dapat kesan awal umur 5 hingga 6 tahun. Okey, kita boleh latih sebab masa tu konten pembelajaran tu tak banyak lagi. Dia memang kita tumpu kepada kemahiran 3M, menulis, membaca, mengira, kan. So so penting untuk hadirin-hadirin sekalian aware bahawa disleksia perlu diintervensi dengan awal. Okey. So the next question ni, adakah disleksia boleh dipulihkan? So my answer is again sama juga macam autism, disleksia merupakan satu anugerah. So mereka mempunyai keupayaan yang berbeza dan akan kekal sehingga akhir hayat. Namun
dia boleh mengatasi kelainan dia ni dengan strategi dan intervensi yang betul. So that's why kanak-kanak ni kalau kita kata kita dapat intervensi, kita dapat selamatkan dia. Ramai dia kanak-kanak yang dulu mempunyai serangan disleksia yang berjaya dalam bidang akademik, ada buat master, ada buat PhD dan sebagainya. Tak percaya, you all boleh Google. Memang ada. Tapi dengan syarat mereka dapat mengatasi kelainan ni dengan strategi dan intervensi yang betul sejak daripada awal. So itu peranan kita sebagai ibu bapa dan guru-guru lah untuk kesan mereka. Okay. I think that's untuk disleksia. So next, the second one yang pembelajaran spesifik adalah diskalkulia. So antara tiga-tiga ni yang paling common adalah disleksia. Diskalkulia, disgrafia ni tidak common sangat. Okey, tapi saya sebutkanlah juga sebab boleh berlaku. Okey, apa itu dysgraphia? Okey, dysgraphia adalah satu keadaan ataupun kesukaran kanak-kanak untuk dalam penulisan. Yang mana mereka ni mempunyai kesukaran dari segi motor halus dari mereka. So mereka ni tak boleh nak pegang pensel menggunakan postur yang betul dan mereka menulis dengan tulisan yang berlainan saiz, sukar membentuk huruf dan sangat mudah terganggu ketika menulis dan mereka kadang-kadang mengambil masa yang lama sangat nak menulis. So antara ciri-ciri anak-anak yang mempunyai ciri-ciri masalah pembelajaran dysgraphia adalah pertama sekali tulisan mereka tak konsisten, bila pegang pensel tu kekok, lepas tu menulis dengan perlahan, sukar membentuk huruf dan nombor macam saya beritahu tadi dan kadang-kadang mereka suka menulis dan mengambil masa yang lama. Duk fikir nak tulis apa. So itu antara ciri-ciri dysgraphia. Saya sangat kalau datang ke klinik saya ni memang ada aktiviti melukis, aktiviti menulis dan sebagainya lah sebab saya nak observe lah benda-benda ni lah sebagai first time screening. Okay. Next adalah masalah pembelajaran yang spesifik adalah diskalkulia. Okey, diskalkulia ni adalah kesukaran dan dalam pengiraan ataupun kemahiran matematik ataupun aritmetik. So anak-anak yang mempunyai masalah pembelajaran diskalkulia ni, mereka ni sukar untuk menyebut nombor dengan urutan yang betul dan mereka ni mengambil masa yang lama untuk mengira. Okey, so kadang-kadang simple masalah matematik pun memang susahlah mereka nak selesaikan. Dan mereka ni memang selalu silap dalam pengiraan matematik dan sebagainya. So ciri-ciri anak-anak yang mempunyai kemungkinan ada diskalkulia adalah contoh pertama mereka keliru dengan simbol dan nombor matematik, tambah, tolak, bahagi, darab semua tu. Okey, dan mereka ni sometimes dia orang tidak memahami the fluidity ataupun flexibility with the number sense tu mereka kurang, mereka sukar untuk mengenal pasti corak dan urutan nombor. Contoh ni nak visualize nombor. Okey, macam kita boleh visualize. Okey, nombor 1, 2, 3, 4, 5. So dia orang susah. Nak estimate pun satu benda yang susah. Contohnya kita letak atas meja, kita suruh dia berapa estimate berapa agak-agak ada. Dia orang susah nak estimate sebab dia orang ada masalah dari segi kemahiran aritmetik. Dan mereka susah nak memahami pattern. Okey, contohnya kalau kita suruh nak tengok pattern dan kadang-kadang kita tengok dia orang ni keliru dengan arah. Kalau suruh baca peta tu dia orang keliru. Okey. Dan biasanya yang paling senang sekali yang saya sebut ni dia orang tak dapat, dia orang susah nak tengok jam analog. Dia orang tak berhenti nak baca jam jarum panjang, jarum pendek. Dia orang nak tengok nombor. Okey. Dia konsep tu dia orang tak boleh. Okey. So itu antara ciri-ciri kanak-kanak yang mempunyai diskalkulia. So saya rasa inilah lebih kurang yang saya panggil sebagai overview lah tentang masalah pembelajaran. 6 subkategori masalah pembelajaran yang selalu berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Saya tidak membincangkan tentang faktor-faktor penyebab sebab bagi saya yang paling penting adalah ciri-ciri untuk mengenali kemungkinan kanak-kanak tersebut mengalami masalah pembelajaran. Itu satu. Sebab kebanyakan faktor-faktor yang menyebabkan masalah pembelajaran ni dia banyak. Tapi kebanyakannya macam tak spesifik. Okey, kadang-kadang kita mungkin
associatekan dia dengan insiden kecederaan otak semasa bayi, jangkitan otak semasa bayi, sejarah bayi pramatang. Kadang-kadang kita akan associate kemungkinan dari segi keturunan, genetik, ataupun ketidakseimbangan biokimia yang berlaku dalam badan ibu. Kan mungkin ibu yang mengandung tu mungkin ada mengambil ubat-ubatan tertentu yang boleh menyebabkan gangguan kepada pembesaran anak dalam kandungan. Okey, kadang-kadang kita tengok juga persekitaran juga memang memainkan peranan kan. Low social economic background, kurang zat makanan berzat dan sebagainya, itu pun antara faktor-faktor yang banyak dilaporkan sebagai contribute kepada masalah pembelajaran dalam kanak-kanak. So I think sebagai kesimpulan untuk CME kita pada petang ni adalah yang pertama sekali, kanak-kanak dan remaja yang bermasalah ni akan menjadi dewasa. So cabaran mereka menghadapi kehidupan akan bertambah dengan bertambahnya tanggungjawab. So kita sebagai ibu bapa perlulah membantu mereka dalam memastikan penjagaan asas mereka, makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang kan. Dan peranan kita sebagai ibu bapa dan guru sebenarnya amat penting dalam membantu mereka meneruskan kehidupan. So okey, so itulah lebih kurang kesimpulan saya daripada talk kita petang ni. So saya pergi balik kepada ni soalan-soalan. Can ADHD be cured or go away completely? Okey, kita tidak boleh cured go away completely, tapi memang kita ada medication tertentu yang boleh control dia punya mekanisme dia. Okey, contohnya memang kita tengok dari segi patofisiologi, kadang-kadang ada ketidakseimbangan biokimia tertentu di otak kanak-kanak tersebut, yang mana kita boleh bagi medikasi untuk mengurangkan kadar hyperaktif. Tetapi kita kata nak cure and go away memang tak ada lah. Di mana untuk parent dan kid belajar cara emosi dan khas ni? Okey, soalan tadi. Okey, ada soalan. Kalau baby umur 1 tahun 7 bulan, apakah normal kalau tak dapat verbal 50 patah perkataan? Macam mana nak detect masalah ni? Contohnya. Okey, tak apa. Yang ini ni kalau anak-anak kadang-kadang anak-anak ni bila kita kata percakapan, masalah percakapan biasanya kita ambil 2 tahun lah sebagai benchmark kita lah untuk segera mendapatkan perhatian doktor untuk further assessment. So kadang-kadang percakapan patah perkataan tu dipengaruhi oleh stimulasi yang ada di rumah. Kadang-kadang kurang stimulasi pun boleh menyebabkan kurang percakapan satu. Lepas tu kadang-kadang ada juga situasi yang selalu jumpa, anak-anak sebut confused. Confused ni maksudnya kadang-kadang parent tu sendiri dia bercakap di rumah tu menggunakan dialek bahasa, menggunakan bahasa yang berbagai. Kan ada satu pesakit saya, ada satu patient saya tu dirujuk kepada saya pada umur 2 tahun, 2 tahun sebab anak mereka lambat cakap. So bila tanya history taking dan sebagainya, rupa-rupanya mak dengan ayah ni berlainan etnik. Mereka ni etnik pribumi. So mereka ayah cakap etnik dia, mak cakap etnik dia. Anak sekolah cakap bahasa Melayu, dekat rumah tengok cerita bahasa Inggeris. So confused. So kadang-kadang bila language confusion pun boleh menyebabkan anak-anak tu lambat bercakap. So that's why dalam discussion saya dengan mereka kata okay, so now mak dengan ayah, rupanya ayah nak anak dia pandai cakap ni, mak nak anak dia pandai cakap dialek ni. So tak boleh. You all kena decide nak cakap apa. So bila dah selesai masalah tu, mereka decide nak cakap ni dekat rumah, dan alhamdulillah anak mereka pun dah bercakap. Okay. Okay. So okay, next soalan. Untuk ADHD, guru-guru juga perlu mengetahui atau
mengambil tahu berkenaan ADHD dan ASD, ada setengah guru yang kurang faham dan kerap memahami anak-anak ini. Mereka boleh menyebabkan rebel. Jika guru-guru ada pengetahuan berkenaan tentang neurodevelopmental disorder, sedikit sebanyak pengajaran dapat bantuan. Ya, betul, saya setuju. Saya setuju. Kadang-kadang benda ni dia kadang-kadang susah juga kita sebagai parent, kita nak kena faham guru ni bila dia mengajar anak-anak ni dia ada 50 orang dalam kelas. Kadang-kadang memang tak menang tangan. So that's why kita sebagai ibu bapa kita kena ada discussion kat situ. Kena compliment each other. Kena compliment, memahami bukannya dengan memarahi guru dan sebagainya. So benda ni kita kena lihat sebab akhirnya yang menjadi mangsa adalah anak tersebut. Okay. Okay. So kalau nak hantar kromosom study, boleh hantar ke unit genetik. Ya, betul. Yang ni biasanya kalau saya suspek ada sindrom ke dan sebagainya, biasanya saya akan buat ujian darah lah. Dan Institut Perubatan Pekian Termaju memang ada fasiliti ni untuk buat kromosom study. Okay, kita boleh hantar melalui klinik saya, klinik pediatrik, kepada unit genetik ADL. Okay. Boleh hantar ke sekolah mainstream kan disleksia? Ya, boleh. Tapi kena buat kena nilai dahulu teruk mana disleksia tersebut, dan kita boleh nilai secara customize untuk anak tersebut, dan kalau anak tersebut okey, fit untuk follow mainstream, boleh, no problem. Okey. Untuk disleksia kita juga dapat tengok dari segi tulisan, contohnya mirror image. Ya, betul. Betul. Okey. Sila. Okey. Bila disleksia dah pandai membaca, resolve lah. Still label pesakit lisan. Oh. Bila disleksia dah pandai membaca, resolve lah kan. Still label disleksia ke? Itu saya panggil sebagai disleksia ni satu anugerah. Dia anugerah, cumanya kanak-kanak tersebut berjaya mengatasi. Itu sebabnya kadang-kadang disleksia ni dari segi government kita letakkan dia di bawah OKU. OKU. Kadang-kadang bila sebut pemegang kad OKU ni, kadang-kadang ibu bapa dia ada stigma, dia kata alamak, anak I ni dilabel sebagai OKU, tak nak. Sedangkan dia terlupa banyaknya kelebihan yang diberikan oleh government terhadap pemegang kad OKU ni. Kalau kita buat kad OKU ni, kita simpan, tak siapa tahu pun satu. Dan bagi seseorang yang ada disleksia, so memang dia mungkin akan ada kesukaran untuk menulis dan memerlukan masa yang lama untuk menjawab peperiksaan dan sebagainya. So kalaulah kanak-kanak tersebut dia ada disleksia dan dia ada kad OKU disleksia, dia boleh mohon kepada pihak universiti ataupun pihak sekolah untuk ada special lah, maksudnya mungkin diberi masa lebihan disebabkan mereka mempunyai ketidakupayaan ni. Itu satu kelebihan. Tapi kalau dia tak ada kad tersebut sebab malu dan sebagainya, so dia akan dikonsider sebagai pelajar-pelajar yang biasa lah. Dia tak dapatlah kelebihan tu. Okey. Masih layakkan pada sebab disleksia ni dia anugerah. Dia anugerah. Dia bukan bermaksud dia berjaya mengatasi, dia bukan disleksia lagi. No, dia berjaya mengatasi tapi dia tetap disleksia sehingga akhir hayat. Okey. Apakah rawatan untuk disgrafia? Rawatan disgrafia memang rehab lah. Ni Puan Siti Fatimah tanya kepada saya. Disgrafia memang rehab, latihan, latih tubi lah. Dia punya plan dia. Okey. Anak saya ex premature, sekarang berumur 4 tahun. Saya agak bimbang bila dia suka melihat menggunakan ekor mata. Bila tegur baru dia tengok biasa, tapi kemudian akan melihat semula ekor mata. Okey. Okey, tak apa. Kita sebagai ibu bapa memang akan ada kerisauan tertentu. Bagi saya tak ada masalah sebab untuk kita berjumpa dengan pakar untuk confirmkan benda tu. Tak ada masalah. Silalah bawa jumpa doktor untuk dapatkan pengesahan. Segala kerisauan. Sebab kerisauan ni kadang-kadang kita bimbang juga kita boleh rujuklah pada mana-mana fasiliti kepakaran yang sedia ada. No problem.
Cara mudah nak bezakan nakal dengan hyperaktif down-syndrome. Macam mana doktor? Okey. Susahnya nak jawab ni. Tapi sebenarnya macam inilah. Kita sebagai seorang anak, sebagai ibu bapa, kita memang biasa melihat anak-anak yang nakal. Anak-anak yang hyperactive disorder ni dia memang sangat-sangat nakal. Yang memang bukan nakal biasa. Kalau nakal pun dia akan duduk diam-diam. Kalau kita marah dia duduk diam. Tapi kalau orang yang hyperaktif ni, kita marah macam mana pun dia akan berlawan, dia akan tak ikut cakap dan sebagainya. Tapi itulah kita sendiri kita tanya diri kita sama ada kita ni terlampau tinggi sangat ke kita punya threshold kita. Kan kadang-kadang kita ni kadang-kadang mak ni pun satu hal juga, dia punya threshold nakal tu macam anak tu kena behave sangat, itu pun salah juga. So bagi saya sebagai doktor yang selalu melihat kanak-kanak yang hyperaktif ni, saya bolehlah bezakan nakal biasa dengan nakal, susah saya nak jawab. Nakal biasa dengan nakal hyperaktif. Nakal hyperaktif ni memang kita tengok sendiri pun rasa lelah. Okey. Kurang kesedaran dan pengetahuan tentang masalah dan pembelajaran menyebabkan keadaan sini kurang membantu. Ya, betul. Harap masalah pembelajaran ini jadikan salah satu subjek dan latihan berkala pendidikan. Ya, betul. Sebenarnya guru-guru memang dah dilatih untuk mengenal pasti tentang masalah dalam pembelajaran. So kadang-kadang ibu bapa perlu prihatinlah dengan feedback yang telah diberikan oleh guru. Okey, kadang-kadang kita sebagai parent, kadang-kadang kita rasa insult ataupun kita rasa marah bila guru memberi feedback sebegitu. So kita kena ambil pot lah. Kalau mereka kata anak kita ni macam perlu mendapat rujukan, pandangan saya kita boleh follow dan kita dapatkan assessment. Tak apa. Nanti kalau doktor kata it can be vice versa, mungkin sebaliknya, that should be no problem. Okey, tak ada stigma dekat situ. Okey. Anak saya autism hyper, non-verbal, aggressive behavior. Saya perlu hantar kelas renang untuk bagi dia letih dan tidur awal. Kalau tak renang, dia akan tidur lewat. Faham sangat. So that's why autism ni dia ada spektrum dia. Ada yang mild, ada yang very severe. Saya harap Puan Ain bersabar dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi. Sentiasa letakkan dalam diri, Allah Ta'ala tak pernah menguji lebih daripada kemampuan, dan kenapa kita diuji? Sebab kita mampu. InsyaAllah. Nah. Okey, saya nak tanya untuk aggressive behavior macam mana nak tackle sebab mereka sangat suka manipulatif. Saya tak boleh nak jawab benda ni sebab very technical dan very tactical. I think Puan Ain mungkin boleh dapatkan tips-tips dari segi dalam group discussion lah. Peer group discussion dan sebagainya yang mempunyai masalah yang sama, sebab kadang-kadang setiap daripada mereka ni very customized. Trik memang berubah-ubah. Saya faham. Okay. So saya rasa setakat tu dahulu talk kita pada petang ni. Semoga apa yang kita belajar pada petang ni anda semua dapat faham, dan paling tidak pun anda semua fahamlah yang saya tulis kat atas tu lah. OKU pembelajaran ada 6. Okey, lewat perkembangan, masalah intelek, Down syndrome, autism, ADHD dan masalah pembelajaran spesifik. So itu adalah macam mana kita kategoriskan sebagai masalah pembelajaran. Okey, so insyaAllah terima kasih kepada pihak organizer kerana menjemput saya, dan saya nampak dalam chat box ni dah di-sharekan link untuk permohonan mata CPD. So bagi rakan-rakan staff daripada USM IPPT, sila isi form tersebut untuk mendapatkan mata CPD selama 1 jam, dan bagi penonton-penonton yang bukan daripada staf IPPT dan di luar staf USM dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih kerana hadir dalam majlis majlis ini. InsyaAllah kalau ada peluang lagi, insyaAllah anda semua dijemput hadir. Okey. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya serah kepada urus dia. Okeylah, sebelum tu, okey,
Saya nak share kepada penonton-penonton semua, okey, tentang lagu yang dibuat khas khas untuk apa ni performance apa ni OKU, okey. Performance apa ni pelajar-pelajar OKU. Ya, sekejap lah. Saya akhiri talk kita petang ni dengan performance daripada sekumpulan OKU yang sebenarnya sangat memberi inspirasi lah kepada saya sebagai doktor kanak-kanak, dan saya rasa kita sebagai public di luar sana pun mungkin dapat belajar. Okey, tunggu sekejap. Okey, so video ni merakamkan tentang kegigihan dan kegemilangan rakan-rakan OKU kita. Wajahku yang istimewa, gerak kayaku yang berbeda, mataku tak begitu bersinar. Suaraku pun tak semerdu, bukan ku pinta jadi insan keperluan. Demi masa depanku, kekuatan jiwa, kekuatan hatiku, dengan mimpi yang gagah. Janji melaksana hasrat hati menuju kejayaan. Kekuatan jiwa, kekuatan hatiku, dengan mimpi yang gagah. Bila raksasa hati menuju kejayaan.
So, terima kasih kepada ibu bapa luar sana yang, dan tahniahlah saya ucapkan kepada ibu bapa luar sana yang diuji dengan anak-anak special ni, dan saya doakan supaya anda semua terus bersemangat, sama-sama kita jaga anak syurga ni insya-Allah. So, sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.